dia akan berfikir. Dahulu kalau mood tak okey, tak fikir dah. Sebab manusia itu lemah. Jadi bila manusia itu lemah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah Ta'ala itu Tuhan yang menerima taubat dan juga mengampunkan dosa daripada hamba-hambanya. Sebab dia yang buat hambanya, dia yang ciptakan hambanya, dia tahulah kelemahan daripada hambanya. Jadi dalam surah Ghafir ini kita akan lihat di antara bukti kelemahan manusianya ialah bagaimanakah Allah menciptakan manusia itu sendiri. Ya, insya-Allah. Jadi kita akan masuk kepada ayat dan Ustaz terus kepada terjemahan, bacaan dan terjemahan, dan kalau ada ulasan sedikit daripada tajwid pun Ustaz akan terangkan sedikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walladzi khalaqakum min turab. Dan dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Huwa ni ialah dhamir, dia maksudnya ialah dialah, allazi maksudnya ialah yang, khalaqakum menciptakan kamu, min daripada tanah. Jadi inilah antara yang dikatakan sebagai bukti kejadian manusia itu dalam sebi-sebinya adalah lemah, terutamanya ialah manusia itu sendiri diciptakan daripada tanah. Summa min nutfatin summa min alaqah. Kemudian daripada air mani, kemudian daripada sebuku darah beku. Sebuku darah beku. Okey. Selepas daripada tanah, penciptaan yang pertama ialah daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah. Kemudian menelusuri ialah anak cucunya yang mana hasil daripada air mani. Jadi ulama berkata yang dimaksudkan dengan air mani itu, kenapakah ada setengah bahagiannya daripada tanah, ada sebahagian daripada air mani? Jadi ulama berkata walaupun manusia itu daripada air mani, tetapi tetap juga manusia itu daripada tanah ataupun menyerap zat-zat makanan yang mana berasal daripada tanah. Contohnya padi. Orang padi itu ditanam di mana? Di bumi ataupun di tanah. Jadi itulah sebenarnya manusia ini. Kalau kita lihat walaupun hakikatnya dia daripada air mani, sebenarnya dia juga ialah daripada tanah, iaitu menyerap zat-zat yang daripada mak dan ayahnya. Makanan pada mak ayahnya itu diserap dan daripada makanan daripada tanah. Summa min alaqah, kemudian menjadi sebuku darah beku. Ni saya rasa Ustaz Suasal semua ni dah belajar dalam sains. Awak boleh kaitkan dengan sains, perkataan sperm dan juga ovum bercampur dan seterusnya. Kita akan lihat bagaimanakah kaitan di antara ilmu agama dan juga ilmu sains. Summa yukhrijukum tifla. Kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan secara ringkas. Sebab di dalam surah Al-Mu'minun sebelum ini Allah telah menceritakan dengan lebih panjang, dengan lebih terperinci bagaimanakah penciptaan manusia. Tetapi di dalam surah ini, dalam surah Ghafir, Allah menerangkan secara ringkas fasa-fasa kejadian manusia. Daripada tanah, kemudian daripada air kepada air mani, kemudian menjadi sebuku darah beku. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan daripada itu tersebut, maka dikeluarkan daripadanya ialah berupa anak kecil, iaitu bayi. Summa litablughu ashuddakum. Kemudian dipelihara sampai ke peringkat dewasa. Ada sebahagiannya selepas daripada keluar daripada perut ibunya, Allah Ta'ala kekalkan ataupun Allah Ta'ala
berikan umurnya panjang sehingga sampai ke peringkat dewasa. Summa litakunu syuyukha. Dan kemudian Allah lanjutkan lagi sehingga manusia itu daripada peringkat anak kecil menjadi dewasa dan kemudian menjadi tua. Okey. Apakah kaitan di antara kenapa Allah menceritakan litammalita belughu asyuddakum? Kerana Allah nak menceritakan bahawasanya manusia itu sebenarnya manusia itu ada sebahagiannya yang ada yang boleh berfikir panjang ataupun matured kita katakan, ataupun yang ada yang kedua ialah manusia yang kurang matured. Di dalam ayat ini ada kaitannya ataupun dalam summa litablugu asyuddakum ada kaitannya dengan hukuman ataupun hukum mengenai harta anak yatim. Bagaimana Allah menceritakan kepada ataupun menceritakan penjaga kepada anak yatim, kalaulah anak yatim tersebut sampai kepada litablugu asyuddakum, maksudnya sampai kepada peringkat mereka itu boleh berfikir panjang, dewasa, mereka berfikir matang, maka serahkan harta yang ditinggalkan kepada mereka itu berbentuk pusaka ataupun wasiat kepadanya untuk diuruskan. Kalaulah sampai kepada peringkat tersebut. Kalaulah contohnya umur 18 tahun pun masih lagi tak boleh berfikir boros dan lain-lain, maka harta tersebut mesti ditahan. Sehinggalah dia si X tersebut boleh berfikir dengan cara yang lebih panjang, cara bagaimana untuk menguruskan harta, barulah diserahkan kepada beliau. Itu sebab itulah kenapakah antara penekanan kepada ayat summa litablugu asyuddakum. Dan kemudian daripada itu Allah Ta'ala ceritakan summa litakunu syuyukha. Kemudian kamu sampai kepada menjadi tua. Syuyukha di sini ialah dipanggil sebagai khabar kepada kana. Khabar kepada kana. Maka maksudnya Allah menceritakan bahawasanya sehingga kamu adalah dalam keadaan tua. Sehingga kamu menjadi tua. Dalam keadaan kamu menjadi tua. Daripada kanak-kanak sehingga kepada menjadi dewasa, sehingga kamu menjadi tua. Dan wa minkum man yutawaffa min qabl. Dan ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Maksudnya dimatikan di antara litablugu asyuddakum ataupun yawma yukhrijukum tifla. Di sini di peringkat ini ada yang telah diwafatkan terlebih dahulu. Tapi ada juga walitablugu ajalam musamma. Ada juga yang sampai pada masa yang telah ditentukan. Contohnya bila sudah sampai tua tu, sampai pada umurnya, maka dia diwafatkan ataupun dimatikan. Wala'allakum ta'qilun, dan mudah supaya kamu memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Taala kata wala'allakum ni, kalau orang belajar bahasa Arab, dia kata isim ataupun isim inna atau wa akhawatuha, la'alla ialah merujuk kepada litaraji, berharap. Allah harapkan, Allah harapkan bila turunnya ayat ini, ayat 67 ni, manusia akan ta'qilun, akan faham dan juga berfikir. Itu yang kalau kita baca Quran kan kita jumpa dengan la'alla. Allah mengharapkan selepas Allah menceritakan, Allah memberitahu kepada kita tentang kejadian manusia ni, jadi kita pun fikir. Fikir apa? Fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah digunakan kataan la'alla. Sebab ada manusia yang walaupun dia tahu dia berasal daripada ibu ayahnya dan lain-lain, tetapi masih lagi tak boleh berfikir. Tak boleh berfikir macam mana dia melawan Allah, tak buat apa yang Allah suruh, benda yang Allah larang pula dia buat. Sebab apa? Dia tak boleh berfikir. Sebab itulah perkataan la'alla di sini merujuk pada
manusia itu ada sebahagiannya ada yang boleh berfikir dan ada sebahagiannya itu tidak boleh berfikir. Sebab itulah digunakan perkataan la'allakum, dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada yang tak boleh berfikir. Jadi itu kita harapkan supaya Allah Taala jadikan kita ni di antara mereka-mereka yang boleh berfikir, insya-Allah. Itu yang kita harapkan, kita doakan. Okey. Seterusnya pula ialah kalau kita dah tahu, kita dah lihat daripada ayat yang kita telah baca tadi, yang saya bacakan tadi dengan terjemahannya dan sedikit dengan tafsirannya. Jadi kita pun kata, kalau begitu sebenarnya hakikatnya bagaimanakah keadaan ataupun proses kejadian manusia itu sebenarnya mengikut sains. Jadi kita melihat daripada Al-Quran Al-Karim dalam masa ataupun dalam ayat yang ringkas berbanding dengan surah Mukminun, tetapi mengikut sains selepas dibuat kajian, bagaimanakah keadaan ataupun bagaimanakah proses kejadian manusia. Mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia supaya hormat ibu, jangan derhaka pada ibu, hormat ayah, jangan derhaka pada ayah, kerana proses kejadian manusia itu terlalu indah dan juga terlalu kompleks. Boleh katakan begitu. Sebagai contoh, ini adalah antara rajahnya ataupun ini antara gambaran yang boleh kita katakan bagaimanakah proses kejadian manusia yang kita perlu ambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah Ta'ala kata, maka ambil iktibarlah wahai manusia-manusia yang mempunyai akal fikiran. Beginilah kejadian daripada ovium, daripada sperm bertemu dengan ovium dalam tempoh 5 hari, maka terjadi terbentuknya namanya blastocyst. Lepas tu dengan jangka masa 28 hari, maka terbentuklah satu lembaga yang mempunyai jantung. Dah berdegup-degup dah. Lepas tu dalam tempoh 34 hari, maka daripada lembaga tadi, maka makin lama dia makin membesar, dan bila sudah 34 hari, maka kita tengok 40, maka Allah Ta'ala telah menjadikan kita semua ni dalam mempunyai mata dan juga adalah sedikit daripada jari. Dan jari ini ialah jari yang tergempal. Kalau awak tengok daripada tempoh 40 hari hingga pada 40 minggu. Kenapakah, kita lihat, mengapakah jari manusia itu dalam keadaan digenggam. Dan manusia itu bila keluar daripada perut ibunya, maka manusia itu dalam keadaan menangis. Ada orang tanya pada seorang tok guru, tanya, kenapa manusia ni bila dia keluar daripada perut ibunya dalam keadaan menangis? Adakah dia menangis itu kerana sakit ke, ataupun lapar ke, ataupun bagaimana? Dan kalau awak tanya mak-mak awak pun, semua, adik dulu keluar masa adik lahir dahulu, adik dia menangis ke tak? Mesti mak kata, menangis. Kalau tak menangis itu maksudnya ada masalah dalam sistem pertuturan. Mungkin ada yang bisu atau benda lain. Tapi kalau menangis ni, itu ialah normal. Kerana ada dua sebab. Pertama ialah manusia bayi itu keluar daripada perut ibunya dalam keadaan menangis kerana seseorang bayi itu sedih. Ini antara tafsiran daripada para ulama. Sedih kerana dia keluar daripada perut ibu awal pada asalnya, tengok daripada sehari sehingga kepada 40 minggu,
manusia itu di dalam perut ibunya. Sentiasa diusap, sentiasa diberi makan oleh ibunya, sentiasa dibelai, sentiasa bercakap. Mak bercakap dengan anak-adik, nanti besar jadi begini. Adik nanti besar jadi orang baik ya. Adik nanti besar dan sebagainya. Itu yang diucapkan oleh ibu di dalam kepada anaknya dalam kandungan. Sebab itulah bila dia keluar saja, maka dia sudah tidak mendengar lagi suara ibunya tersebut, maka dia rasa macam ibunya tiada. Ibunya tiada. Sebab itulah bila ibu menyentuhnya balik, maka dia sedar bahawa saja ibunya ada, masih lagi ada, cuma sekarang ni dalam keadaan yang berbeza. Mungkin anak tersebut keluar daripada ataupun keluar daripada rahim ibunya, maka dia dalam konteks yang berbeza. Maka bila ada sentuhan itu, maka dia pun dalam keadaan yang bertenang. Sebab itu bila ada ibu pegang tu kan, dia akan jadi diam dan lain-lain. Okey. Itu yang pertama. Tafsiran yang kedua ialah kerana pada awalnya anak-anak ini berada dalam perut ibunya, mereka sentiasa mengingati Allah. Mengingati Allah. Disebutkan oleh para ulama bahawasanya bayi dalam kandungan itu sebenarnya mereka dalam keadaan sentiasa mengingati Allah. Mengingati Allah. Tetapi bila keluar daripada perut ibunya, mereka ini seumpama melihat bahawasanya sudah alam yang berada, alam musyahadah yang berada di luar ini ialah alam yang berbeza. Jadi mereka merasa sedih dan takut dengan ujian keduniaan. Itu yang sebenarnya yang berlaku, yang ditafsirkan oleh para ulama. Sebab itulah amat sedih sekali jika anak ini, anak yang mana umurnya 40 minggu ni, bila keluar daripada ibunya, selepas mak besar sedikit, dah ada pakwa ni, lupa akan siapa yang mengandungkan dirinya dahulu. Tetapi itulah lumrah kehidupan yang Allah Ta'ala dah ceritakan. Sebab itulah ayat ini berkaitan dengan ayat sebelum, surah sebelum, yang Allah ceritakan manusia itu ada dua golongan, ahli syurga dan juga ahli neraka. Wasiqal ladzi, dan dibawa orang yang masuk syurga ni, dibawanya di mana macam diiringi dan lain-lain. Tetapi orang ahli neraka pula ada yang diseret mukanya, dihumban masuk ke dalam neraka. Seperti mana yang Nabi SAW hadis riwayat daripada Abu Hurairah, satu hari Abu Hurairah dia pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Maka bila sampai ke Syam ataupun Syria sekarang ini, maka orang-orang di negara tersebut bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ceritakan kepada kami di manakah ayat ataupun hadis yang ataupun perkara yang diceritakan oleh Nabi SAW yang kita semua paling takut, yang kita semua boleh takut. Maka dijawabnya oleh Abu Hurairah, wahai manusia atau wahai penduduk Syam, sungguhnya Nabi SAW pernah menceritakan tentang 3 golongan. Pertama ialah orang yang mana mati syahid. Yang kedua ialah golongan yang mana qari ataupun pembaca Al-Quran. Yang ketiga ialah golongan dermawan. Pertama Allah Rasul menceritakan bagaimanakah golongan mati syahid. Golongan mati syahid ini bila ditanyakan di hari akhirat siapakah kamu, maka dijawabnya, aku ni ialah orang yang mana berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga aku ini akhirnya aku mati syahid. Tetapi Allah Ta'ala berkata padanya, kamu pembohong. Kamu pembohong wahai manusia. Maka bila dah keadaan begitu, selepas bila dicakapkan begitu, Abu Hurairah pengsan.
Selepas sedar daripada pensa tersebut, maka orang penduduk Syam atau Syria tersebut bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang terjadi kepada orang yang mati syahid tadi? Maka jawab Abu Hurairah, sebenarnya orang mati syahid tadi, maka Allah katakan kamu pembohong. Kamu mati bukan kerana kamu hendak keredaan Allah. Kamu mati ialah kerana kamu hendak dikatakan kamu seorang yang berani, pembela agama dan lain. Kamu tidak ikhlas dalam ketika mati syahid. Maka Allah Ta'ala menyuruh para malaikat menyembamkan muka orang tersebut ke tanah dan diseret dan dihumban ke dalam neraka. Inilah keadaannya bagi mereka yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Sebab itulah di dalam ayat itu, dalam ayat surah Ghafir, dalam surah Zumar, Allah menceritakan tentang keadaan ahli neraka. Tetapi selepas itu Allah ceritakan Allah Ta'ala Maha Pengampun dan juga Maha Penerima Taubat, supaya manusia yang mana sebelum ini ada yang melakukan kemungkaran, ada yang tidak ikhlas dan lain-lain, akhirnya mereka ini akan bertaubat dan sebenarnya mereka ini akan insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagaimanakah fasa daripada surah sebelum dan juga surah yang selepas. Okey. Kita lihat mula ini bagaimanakah kita lihat kaitan di antara sains dan juga apa yang dicerita ataupun yang dimaklumkan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah yang kita gambaran bagaimanakah yang diceritakan tadi, fasa tadi ialah bentuknya ialah secara panjang ataupun secara detail. Sekarang ni diringkaskan bagaimanakah yang dikatakan nutfah. Sebab di dalam ayat ini diceritakan iaitu perkataan nutfah. Jadi yang dimaksudkan dengan nutfah di sini ialah percantuman air mani lelaki dan perempuan. Iaitu dalam bahasa sainsnya dipanggil sebagai sperma dan juga ovum. Maka bila mereka ini bercantum, maka membentukkan iaitu namanya segumpal darah yang tergantung di dalam rahim seorang perempuan, ataupun nama saintifiknya dipanggil pakai zigot. Zigot. Di dalam Al-Quran disebutkan perkataan alaqah. Alaqatan. Selepas itu membentuk lagi menjadi seketul daging yang lembut. Ataupun dinyatakan dalam Quran dengan perkataan mubghatan. Mubghatan ataupun dalam bahasa sainsnya dipanggil sebagai embrio. Maka pembentukannya daripada mana? Membentuk otak, saraf dan juga anggota. Dan kemudiannya Allah menceritakan janin ataupun dinamakan sebagai fetus. Fetus dalam bahasa sains iaitu pembentukan seluruh anggota tubuh dan ditiupkan roh. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan bahawasanya pada kandungan usia 3 bulan, kandungan dalam perut rahim ibu tersebut sampai kepada umurnya ialah 3 bulan, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Sebab tu ada yang dipanggil sebagai malaikat yang meniupkan roh kepada anak-anak yang berada di dalam rahim ibu. Nah, itu ialah bagaimana fasa pembentukan sebelum daripada manusia itu ataupun lahir daripada ibunya. Selepas itu kita lihat pula bagaimanakah pula fasa kehidupan manusia. Selepas dia keluar daripada ibunya, maka fasanya ini lebih kurang apa yang Ustaz ambil daripada internet lah daripada kecil hingga menjadi besar sedikit, lepas tu menjadi makin besar, lepas tu berumah tangga dan akhirnya menjadi tua. Okey. Inilah apa yang boleh kita rumuskan dalam fasa kehidupan manusia.
Dalam fasa kehidupan manusia itu, pertama sekali daripada bayi. Bagi seorang bayi, mereka ini tidak ada yang lain kecuali daripada belajar asas kehidupan. Belajar asas kehidupan, bermain, menangis, makan, minum, tidur dan lain-lain. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan dalam Al-Quran bahawasanya manusia itu keluar daripada ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dia tidak tahu. Sebelum ni dia disuap, dia diberi makan dan lain-lain, dan juga berkongsi dengan ibunya dalam perut ibunya. Bila sudah lahir saja, maka mereka ini akan belajar asas kehidupan. Menangis menunjukkan lapar, menangis menunjukkan nak tidur, menangis kerana dan lain-lain. Jadi itulah yang dipelajari oleh seorang bayi. Mereka bermain, gelak ketawa ketika masih lagi bayi. Inilah yang kita kata alam di mana nanti awak semua akan mengalami masa ini. InsyaAllah kalau ditakdirkan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan melalui masa ini, iaitu menjadi seorang ibu dan ayah. Begitulah perasaannya ibu dan ayah. Dan ketika sekarang ni awak tak nak, mungkin awak ada yang boleh merasai, ada yang tidak merasai. Sebab itulah yang tak merasai itu yang sanggup lawan ibu bapa. Padahal ketika dia kecil dahulu, dia sentiasa bermain. Tidak ada orang lain yang dia bermain, tempat dia bermain dan memanja ialah ibu dan ayahnya. Tetapi bila sampai pada dia besar, bila dah berjumpa dengan kawan, bila dah bertemu dengan kekasih, akhirnya lupa semuanya. Ibu dan ayah pun sanggup dia lawan. Sebab apa? Kerana kekasih. Padahal ketika dulu tak ada dah tempat dia bermanja anak, tempat dia mengadu masalah, tempat dia nak menangis, tak ada dah. Semuanya kepada ibu ayah. Tetapi bila dah sudah ada kawan, tempat dia menangis, tempat dia bersedih hanya pada kawan saja. Yang ni yang kita takut apa? Takut akhirnya terjerumus ke tempat yang tidak sepatutnya. Okey, itu peringkat bayi saja. Bila tajuk ni dia sebenarnya menyentuh perasaan, menyentuh perasaan, sebab ustaz melihat dan melihat ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang mana tak kira lah, yang ustaz nampak lah ni pelajar kita yang mana mereka ini bila keadaannya dalam keadaan dewasa remaja, mereka sanggup melupakan ibu ayahnya. Mereka sanggup mungkin kita kata tak dengar nasihat ibu ayah. Jangan kapal, belajar bersungguh-sungguh, jangan bermain-main dalam bilik darjah. Tetapi akhirnya apa yang berlaku adalah sebaliknya. Mereka tak ingat lagi dah. Tak ingat lagi apa yang mana mak ayah pesan masa kecil-kecil dahulu. Kalau tanya mak ayah awak semua, apakah tujuan adik dihantar ke sekolah? Ialah kerana mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Kerana apa? Tujuan ilmu itu ialah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti mana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nakkan dunia, maka mestilah menuntut ilmu. Maka siapa yang hendakkan akhirat, mestilah dengan ilmu. Dan siapa yang hendakkan kedua-duanya, hendaklah dengan ilmu. Jadi itulah nasihat ibu dan ayah ketika mereka masih kecil. Dan mereka ikut, bila sampai di sekolah rendah, mereka ikut belajar, berajin-rajin, cikgu suruh buat apa, seronok dalam kelas. Tapi bila sampai pada sekolah menengah, lupa. Mula sudah lupa apa yang mereka alami ketika kecil dahulu. Sebab itulah kita mesti ada masa dengan apa? Masa dengan ketika kita selepas daripada solat, kita muhasabah sekejap. Apa yang cuba imbau kembali masa-masa lampau kita dahulu. Mungkin kata ustaz, saya tak nak ingat lagi apa yang masa dahulu, sebab masa lama saya dahulu penuh dengan kesakitan. Tak apa, cari masa-masa yang indah, tengok masa yang indah.
Kalau ada gambar, tengok gambar. Sekurang-kurangnya kita boleh menghubungkan kembali hubungan dengan orang-orang tua kita. Okey, semasa kanak-kanak mereka belajar bergaul, mengenali persekitaran, mula berkawan daripada seorang. Sebab itulah seorang ibu dan ayah cukup takut anaknya mula ada kawan. Sebab dia takut anaknya nanti salah pilih kawan dan akhirnya merosakkan diri. Sebab itulah kita sebagai seorang contohnya awak sebagai seorang remaja. Contohnya bila awak, maaf saya katakan contohnya, ada yang mula menghisap rokok, ada yang hisap weed dan lain-lain. Pernah tak awak terfikir, adakah itu yang sebenarnya yang disuruh oleh ibu dan ayah awak? Mak awak dahulu lahirkan awak dalam keadaan yang sihat, dengan zat yang baik, dengan dan lain-lain. Tiba-tiba pada hari ini, apabila awak sudah berkawan, awak bertemu dengan kawan, maka awak sudah lupa dan akhirnya awak mengambil barang-barang terlarang, akhirnya boleh merosakkan diri awak. Sebab itulah di peringkat kanak-kanak ini, tolong kalau ada adik, tolong ajar adik bagaimanakah nak mencari seorang kawan yang baik. Kalau tengok kawan yang tak baik, halang awal-awal ataupun nasihatkan adik supaya adik memilih kawan-kawan yang baik. Sebab di peringkat kanak-kanak ni dia mula nak bergaul, dia mula nak kenal manusia dan lain-lain. Okey. Bila sudah remaja sampai dia balik, mula ditaklifkan oleh Allah, mula diberikan tanggungjawab beribadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulalah wajib solat, mulalah wajib puasa dan lain-lain. Bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan, dosa dan pahala semuanya ditanggung oleh remaja itu sendiri selepas daripada ianya balik. Dan wajib melakukan sesuatu berpandukan syariat. Apa saja yang syariat suruh, maka tak ada pilihan kecuali buat. Kecuali contohnya ada keuzuran ke, maka dirukhsahkan ataupun diberi keringanan. Untuk contohnya kalau berpuasa dia sakit, sakit maka dia boleh berbuka, boleh tidak harus baginya tidak berpuasa, tetapi perlu digantikan pada hari yang lain. Tetapi asasnya bila seorang itu sudah taklif ataupun mukallaf, maka dia wajib melakukan segala syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang wajib dia perlu buat ataupun tinggalkan perkara yang dilarang. Okey. Bila dia sudah mencapai tahap dia peringkat dewasa, maka di situ dia sudah mencapai tahap kematangan akal, bertanggungjawab terhadap keluarga, boleh mencari rezeki, boleh memimpin masyarakat. Sebab itulah pada hari ini awak semua ada co-curriculum. Nak mengajar awak bagaimanakah cara untuk memimpin masyarakat. Memimpin masyarakat, sekurang-kurangnya memimpin keluarga, memimpin diri sendiri, itu memerlukan kepada ilmu. Sebab itu dalam co-curriculum, awak belajar contohnya kalau lambat, kalau contohnya kawat kaki, kalau salah ikut komen daripada ketua maka awak didenda. Itu nak mengajar awak bahawasanya bagaimanakah pentingnya disiplin dan lain-lain. Itu contoh. Ini semua sebenarnya asasnya awak pelajari di sekolah. Awak belajar di sekolah. Sebab bila sampai pada awak sudah keluar daripada sekolah, contohnya awak masuk juga ataupun awak sudah berkahwin, awak ada keluarga, maka ilmu-ilmu yang awak belajar sebelum ini secara formal ataupun secara pengalaman, maka awak boleh gunakan semula di dalam kehidupan seharian. Bagaimanakah cara hendak memimpin? Sebelum ni awak menjadi pengurusi kelab, maka awak awak pimpin ahli-ahli yang berada di bawah awak. Sekarang ni bila awak berada di luar, bagaimanakah saya hendak mengkondak ataupun saya nak memimpin
ahli yang berada di bawah saya. Contohnya saya sebagai supervisor. Saya ada di bawah saya 10 orang pekerja. Bagaimana saya nak meraihkan semua orang yang bekerja di bawah saya? Saya nak ikut satu golongan ke? Ataupun saya nak ikut golongan A ke, golongan B ke? Ataupun bagaimana? Itu semua kita telah asasnya telah dipelajari ketika dalam co-curriculum. Sebab itulah amat malang sekali kalau sebelum ini ada co-curriculum, jadi kita mengambil sambil lewat, tak apa, tak pergi pun tak apa. Ya, sebenarnya itu yang boleh awak belajar sebab nak digunakan pada masa hadapan. So saya rasa rata-rata awak semua ni orang yang mana ada semangat, yang mana bercita-cita tinggi, semua nak jadi pemimpin. Tetapi kalaulah bakat ataupun ilmu kepimpinan itu tidak dipelajari bermula daripada sekolah, maka di manakah lagi yang awak hendak cari? Sebab itulah awak perlu pada ilmu-ilmu yang mana boleh menambah nilai kepada awak supaya nanti awak keluar daripada sekolah, keluar daripada universiti, boleh menjadi seorang pemimpin, boleh menjadi ahli ataupun menjadi pemimpin pada sebuah organisasi. Okey. Bila sudah tua, maka dia daya fizikal pun semakin lemah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Rum bahwasanya satu peringkat manusia itu dalam keadaan lemah, bayi. Lepas tu dijadikan menjadi kuat. Lepas tu akhirnya menjadi lemah dan juga lemah. Syaiba, dha'fa wa syaiba. Maksudnya lemah dan juga ada padanya tanda kelemahan, iaitu ada uban. Ini merupakan kita kata sebagai suatu tanda bahawasanya manusia itu sudah mengalami kelemahan. Daya fizikal semakin lemah, mempunyai pengalaman hidup yang berharga, menjadi panduan pada generasi yang seterusnya. Sepatutnya bila sudah bermula daripada sini, dia sudah belajar bergaul dengan baik, sudah mula melakukan perkara yang disuruh oleh Allah, mendengarkan apa yang Allah larang, akhirnya dia mempunyai tanggungjawab dan juga menjadi pemimpin pada masyarakat. Akhirnya bila dia sudah berada dalam keadaan tua, maka dia sebenarnya mempunyai pengalaman hidup yang berharga. Sebab itulah orang tua di sekeliling awak perlu ambil pengalaman sebaiknya. Pengalaman yang baiklah, pengalaman tak baik itu jadikan pakai sepadan. Jangan pula awak tengok orang tua buat begitu, boleh buat ni, jadi awak pun buat. Jangan. Fikir dahulu. Nak jadikan, sebab itu ilmu itu sama ada ilmu yang kita dapat melalui belajar ataupun pengalaman. Okey. Melihat orang tua buat begitu, benda yang salah. Awak fikir boleh ke tidak? Tak boleh. Jangan buat. Itu adalah ilmu. Ilmu jangan buat. Awak tengok benda yang baik. Yang baik. Kita sayangi anak-anak. Sebab apa? Sebab Nabi SAW telah bersabda bahawasanya bukan daripada kalangan umat kami mereka yang tidak menghormati orang-orang tua yang di kalangan kita ni, dan juga tidak menyayangi golongan yang muda. Maksudnya kalau dia dalam keadaan yang muda, dia kena hormat yang tua kena hormat yang muda. Sebab yang muda nak kena ambil pengalaman daripada orang-orang yang lebih tua. Okey? Menjadi panduan kepada generasi seterusnya. Itu yang patutnya. Tapi terlalu rugi kalau dia sudah tua tetapi tak boleh memberi pengalaman yang baik kepada orang-orang generasi yang muda. Ini amat sayang sekali ya. Sebab itulah hari ini kita semua bertekad seboleh-bolehnya biarlah kita semua boleh menjadi orang yang berguna kepada agama, pada bangsa dan juga kepada tanah air. Okey. Sebab itu sebab daripada pengalaman ataupun daripada proses penuaan ini, maka akhirnya
berlakulah yang seperti mana yang Allah Ta'ala katakan tadi, maka mereka itu summa yutawaffa min qabl. Dan kapan tempohnya maka mereka akan mengalami fasa seterusnya itu kematian. Dan kematian itu ialah pengakhiran hidup di dunia. Bila dah mati, sebenarnya ialah pengakhiran hidup ketika di dunia. Dan bermulalah kehidupannya untuk menuju ke akhirat. Dan kematian itu, seperti mana yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bahawasanya jika sudah sampai masanya bagi seseorang hamba itu, maka tidak akan dilewatkan satu saat dan tidak akan dipercepatkan satu saat. Cukup masa, maka dia akan meninggal dunia. Maka di saat inilah yang paling utamanya, bekalan yang paling utama, tidak lain dan tidak bukan, iaitu namanya ialah amalan kebaikan. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba itu dibawa ke perkuburan, ke makam, maka empat yang akan mengikutinya. 4 perkara yang akan ikutnya. Dan apabila seorang itu sudah ditanam di tanah perkuburan, maka 3 balik dan 1 yang tinggal. Apa yang pergi? Pertama ialah isteri. Yang kedua yang akan mengingat kalau ada anak-anak. Yang ketiga ialah sahabat karib, sahabat handai. Bila sudah ditanam, ada juga yang keempat ialah amal kebaikan. Bila ditanam, 3 balik iaitu isteri balik jadi janda. Yang anak balik menjadi anak yatim. Kawan balik tak ada apa. Yang tinggal sekarang ni ialah amal kebaikan. Semasa dunia kita ramai kawan, bagi contoh. Instagram tak ada lah. Dialah merupakan Insta famousnya. Beribu-ribu followers, beribu-ribu dia punya sahabat dalam Instagram. Tetapi adakah sahabat-sahabat itu sanggup mensedekahkan Al-Fatihah kepadanya selepas daripada dia mati? Tak ada. Ada kadang-kadang pun ada tahlil baru-barulah baca. Ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillah al-mufatihah. Itu saja. Kalau tidak ada masjid tahlil, lupa semuanya. Dulu kita ramai kawan, tetapi bila kita meninggal, kawan kita pun tak ingat, kemungkinan tak ingat kita dah. Sebab itulah kawan yang paling karib semasa kita di dunia sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah. Sebab di dunia tempat kita mengadu pun dia dalam akhirat bila kita buat amal kebaikan, dialah yang akan memberi balasan. Maka sepatutnya kita sebagai manusia yang ada akal fikiran boleh berfikir apa yang Allah hendak ceritakan dalam ayat ini. Ya. Okey, pengajaran ayat. Dah dengar semua tadi. Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Ta'ala Maha berkuasa menciptakan manusia dengan sangat sempurna agar kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Allah Ta'ala berikan semua kelengkapan pada kita. Ada semua, pendengaran ada, penglihatan ada, petuturan, semua boleh. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Allah beri mata supaya kita boleh baca Al-Quran. Ataupun kita lihat Al-Quran, kita lihat perkara-perkara baik untuk kita berfikir. Allah menjadikan kita telinga supaya kita boleh mendengar nasihat, mendengar kuliah-kuliah ilmu, supaya kita boleh menjadi insan yang bertakwa. Yang kedua ialah kita hendaklah menghargai anggota badan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia itu ialah merupakan sebaik-baik kejadian. Tak ada dah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Wat-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami jadikan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Jadi dah bila jadi sebaik-baik kejadian ni untuk apa? Untuk yang pertama, untuk jadi khalifah. Yang kedua ialah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu yang Allah Ta'ala berikan semuanya untuk kita.
Dan Allah Ta'ala katakan dalam Quran surah Isra, Allah Ta'ala berfirman bahawasanya dan dipermudahkan kepada kita semua yang ada di langit, semua yang ada di darat dan juga ada di lautan. Awak nak makan apa boleh makan, kecuali perkara benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah beri kemudahan, sebab kita ni adalah seorang kita kata sebagai hamba-hambanya dan juga menjadi khalifah yang akan memimpin muka bumi. Yang akan memimpin muka bumi. Itu yang sebenarnya yang kita katakan sebagai kenapakah Allah Ta'ala banyak memberikan peluang kepada kita dengan makanan dan lain-lain. Okey. Yang ketiga ialah kita hendaklah mengakui bahawa anatomi manusia diciptakan dengan fungsi tertentu agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Kita mesti akui bahawasanya struktur badan manusia, anatomi struktur badan manusia ini diciptakan dengan fungsi tertentu. Mata gunanya untuk apa? Telinga gunanya untuk apa? Sebab apa? Sebab supaya kita yakin dengan kesempurnaan Allah. Kalaulah contohnya Allah ciptakan mata manusia dengan sempurna boleh melihat, kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu boleh maha melihat, maha mendengar dan lain-lain. Dan Allah Ta'ala itu maha sempurna. Kalaulah kita hari ni boleh lihat kawan kita tu buat apa saja pada kita contohnya, jadi kita kena yakin bahawasanya walaupun kita orang tak nampak kita buat apa pun, tetapi yakinlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha melihat. Okey. Yang seterusnya ialah kita hendaklah menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur agar tidak termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmatnya. Jadi kufur nikmat ni yang dimaksudkan dengan kufur nikmat pertama ialah tidak meyakini bahawasanya nikmat yang kita dapat itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ialah ataupun menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada tempat-tempat yang salah. Itu namanya ialah kufur nikmat. Contoh, Allah berikan mata untuk melihat perkara yang baik. Tiba-tiba dilihatnya perkara yang tak baik. Maka itu sebenarnya telah terjadi padanya ialah kufur nikmat. Yang tidak menghargai apa yang Allah berikan. Okey, seterusnya iaitu latihan pengukuhan. Pertama ialah nyatakan maksud Allah. Saya telah berikan di sini beberapa potongan ayat. Contohnya, huwallazi khalaqakum min turabin. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menjadikan kamu daripada turab. Turab itu ialah tanah. Summa min nutfatin. Contoh nanti awak boleh tengok sendiri dan awak boleh carikan maksudnya, dan maksudnya ada dalam nota yang telah Ustaz berikan ataupun nanti kalau tak dapat pun Ustaz akan berikan kepada awak dalam ruangan akan datang insya-Allah. Summa litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa min qabl wa la'allakum ta'qilun. Jadi sebenarnya yakinlah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan yang maha berkuasa dan Tuhan yang maha menjadikan manusia dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Okey, soalan kebat. Tanda kuasaan Allah SWT jelas terbukti melalui setiap ciptaannya. Sebahagian manusia mengambil pengajaran daripadanya dan sebagian manusia yang lain tidak melihatnya sebagai sesuatu yang boleh menimbulkan keinsafan. Sebenarnya kenapa? Kenapa manusia terjadinya begini? Kerana ada manusia yang sentiasa sedar, ada manusia yang tidak sedar. Sebab itulah manusia itu terbagi pada dua golongan. Dalam memerhatikan ciptaan Allah Ta'ala ni, manusia terbagi pada dua golongan. Golongan yang insaf dan juga golongan yang tidak insaf. Jadi sebagai penutup kepada pengajaran pada pagi ini, jadi Ustaz telah sharekan pada awak Google Form latihan pengukuhan yang saya minta supaya anak-anak semua boleh mengisi jawapan dalam Google Form yang Ustaz telah berikan dalam ruangan chat, tolong jawab. Dan soalannya ialah berbentuk ABC saja, soalan bentuk objektif. Mudah-mudahan
pada apa yang awak dengar pada pagi ini dapat memberikan sedikit sebanyak pengajaran, memberikan sedikit sebanyak nasihat, boleh jadikan dia sebagai panduan hidup. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ganjaran pahala yang sebanyaknya. Walaupun dalam keadaan kita belajar online, tapi kita masih lagi dalam keadaan menuntut ilmu, dan yakinlah bahawasanya Allah Ta'ala, Nabi SAW telah bersabda, orang yang menuntut ilmu, Allah permudahkan jalannya ke syurga. Jadi itu saja daripada saya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.